Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik tingkatan 1 bersama dengan Teacher Hafiza. Baik, hari ini kita akan masuk bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Lihat, kita akan masuk kepada 3.1, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna, seterusnya menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna. Apakah kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna? Kita tengok apa pakcik dua orang tengah buat. Pakcik ni dia tengah susun batu. Mula-mula satu batu je. Lepas tu batu tu dia susun ada 4. Lepas tu ada 9 ni. Maksudnya kat sini ada 2. 2 ke kanan, 2 ke bawah. Dekat sini dia bagi 3 ke kanan, 3 ke bawah. Dua sisi dia sama panjang. Seterusnya 4 ke kanan, 4 ke bawah. Dan kalau disambung, awak akan tahu pattern dia ialah 5 ke kanan, 5 ke bawah, 6 ke kanan, 6 ke bawah. Maksud dia sama. Kalau 2 ke kanan, dia pun 2 ke bawah. 3 ke kanan, 3 ke bawah. Awak dapat bentuk apa ni? Nampak kan bentuk segi 4. Segi 4 apa? Segi 4 samalah. Sebab kalau kat sini ke 3 ke kanan pun 3 ke bawah. Maksudnya sama-sama panjang sisinya. So, apa kaitan dia dengan kuasa 2? Apa maksud kuasa 2, segi 4 sama dalam bahasa Inggeris? Namanya apa? Nama dia square. Square itulah kuasa 2. Okey, nilai-nilai di dalam tu. Square ni ialah kawasan di dalam ni kan? Kuasa 2 tu hasil yang berada di dalam ini. Kalau kita tulis, yang pertama itu, dia ada dia ada bilangannya ada berapa? 1 kan? Jadi, mula-mula dia 1. Lepas tu, ada 2 kanan, 2 bawah. 2 kanan, 2 bawah. Lepas tu, 3 kanan dan 3 bawah. Kan panjang dia. Lepas tu, 4 kanan, 4 bawah. Maksudnya dua nombor ni sama sahaja. Jadi kalau satu kita pun boleh tulis 1 kanan kali 1 bawah. Okey, bila ada 1 darab 1 ini, kita boleh tulis juga dalam bentuk 1 kuasa 2. Maksudnya 1 itu didarab 2 kali. Yang ni 2 kuasa 2. Dan ini ialah 3 kuasa 2. Bukan kuasa 3 ya. Kenapa? Sebab 3-nya ada 2 kali. Seterusnya, ini ialah 4 kuasa 2. 2 kecil di atas menunjukkan bilangan dia didarab berapa kali. Dan itulah dikatakan sebagai kuasa 2. Kalau saya letak sini 3, nama dia ialah kuasa 3. Dan ianya didarab 3 kali. 1 darab 1 darab 1, 3 kali. Okey, untuk hari ini, kita akan fokus kepada kuasa 2. Okey, awak dah tahu dah apa itu kuasa 2. Tetapi apakah itu kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna ialah hasilnya. Maksudnya 1 darab 1, 1. Okey, kawasan di dalam square itu, kawasan di dalam segi 4 itu, ada berapa batu yang boleh dimuatkan? So, 2 kali 2 ialah 4. 3 kali 3 iaitu 3 kuasa 2 ialah 9. 4 kuasa 2 ialah 16. Semua ini sama maksud. Okey. Yang pertama, ini ialah yang biasa awak darabkan. Yang kedua, ini ialah dalam bentuk kuasa 2. Dan yang ketiga ini namanya ialah kuasa 2 sempurna. Hasil daripada suatu nombor yang telah dikuasa 2-kan. Okey, inilah bentuk square. Segi 4 sama. Yang awak cari ini, yang kita labelkan itu, satu itu ialah sisinya. Kalau sini 4, maka sini ialah 4. Bermaksud di dalam ini ialah 16.
Luas kawasan dalam ini ialah 16. Itulah kuasa 2 sempurnanya. 4/4 itu ialah sisi-sisinya. Di mana ia juga boleh ditulis dalam bentuk kuasa 2. Faham? Ini ialah konsep kepada kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Okey, kalau dia tak bagi awak gambar, bagaimanakah anda menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna? Kita tengok contoh yang pertama, 36. 36, bila awak nak tengok adakah dia ialah kuasa 2 sempurna, awak bahagikan secara pokok dengan nombor-nombor perdana. Okey, saya terus cakap. Kalau nombor itu ialah nombor genap, maka kita bahagi dahulu dengan 2. 36 bahagi 2, awak akan dapat 18. Okey, 18 bahagi lagi 2. Dapat berapa? Kenapa bagi 2? Sebab dia ialah genap kan? Dapat 9. 9 ni bergenap ke? Tak. Jadi kita tak boleh bahagi dengan 2. Kita kena bahagi lagi. Sifir apa boleh bahagi dengan 9? 3. 9 bahagi 3, jawapan dia adalah 3. Okey, kalau awak tengok, semua nombor di bawah ini boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan. Okey, 36 ni kita dapat dengan nombor-nombor faktor perdana dia, dan faktor perdana itu boleh kita pecahkan kepada 2 kumpulan yang adil. Okey, maksud adil tu apa? Kalau kumpulan depan dapat, kumpulan belakang pun kena dapat. Maksud dia macam ni ya. Okey, kamu tengok kat sini ada 2, kat sini pun ada 2. Ada 2 sahaja 2. Jadi satu kita bagi dekat kumpulan depan, satu kita bagi dekat kumpulan belakang. Okey? Kat sini ada 3. Kat sini pun ada 3. Yang 2 ni dah selesai. Dah habis dah kita bahagikan sama rata. Okey, 3 pun ada 2. Kita bagi 1 dekat kumpulan depan. 1 dekat kumpulan belakang. Okey, tengah-tengah ni kita letak operasi darab. Kenapa? Sebab hari pun kita dah tahu. Ini ialah faktor hasil darab faktor perdana. Okey, awak dapat berapa kat dalam dia? 2 darab 3 ialah 6. Yang ni pun darab. Maksud kurungan pun ialah darab. Hasil yang belakang pun ialah 6. 6 darab 6 juga boleh kita tulis dalam bentuk 6 kuasa 2. Jadi dia ialah kuasa 2 sempurna. Maka 36 ialah kuasa 2 sempurna. Kita tengok contoh kedua. 20. Adakah 20 itu kuasa 2 sempurna? Okey, kita tengok pakai color lain lah supaya awak lebih nampak. Okey, 20 nombor genap. Kita bahagi dengan 2. 20 bahagi 2 akan dapat 10. Kemudian 10 masih lagi genap. Kita bahagi lagi dengan 2. Hasilnya ialah 5. Okey. 5 boleh bahagi lagi tak? Tak boleh dah. 5 bahagi 5 sahaja yang boleh. Jadi 20 boleh tak kita bahagikan secara adil dalam 2 kumpulan? Kita buat dulu 2 kumpulan. Kumpulan depan, kumpulan belakang. Okey, kumpulan depan ada 2-2. Okey, kita bagilah seorang satu kan. 2 kat depan, 2 kat belakang. Sekarang kita nak bagi 5 pula. 5 ada 1 je lah. Kita boleh bagi kat depan je. Habis orang belakang tak dapat. Adil tak dia? Tak adil. Ini ditulis dalam bentuk 10 darab 2. Adakah dia ialah kuasa 2 sempurna? Maka 20 bukan kuasa 2 sempurna. Ini cara awak untuk menentukan suatu nombor adalah kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Dengan cara melakukan pembahagian faktor perdana. Okey? So, ini ialah penerangan sedikit. Kuasa 2 sempurna boleh ditulis sebagai hasil darab 2 faktor yang sama. Contohnya, 225 bila awak bahagikan, awak akan dapat begini. Iaitu 15 darab 15 atau 15 kuasa 2. Maka 225 ialah kuasa 2 sempurna. Okey. Apakah hubungan antara kuasa 2 dengan punca kuasa 2? Apa punca kuasa 2 pula ni? Cikgu ni macam-macam lah. Tadi kuasa 2, kuasa 2 sempurna. Sekarang punca kuasa 2 pula. Okey, punca kuasa 2 sebenarnya ialah terbalik daripada kuasa 2. Okey, kalau tadi kita dapat 9 darab 9 ialah 81. Betul? Jadi punca kuasa bagi
punca kuasa 2 bagi 81 boleh ditulis dalam bentuk punca kuasa 9 darab 9. Kat sini kita masukkan 9. Sebab apa? 9 darab 9 sama dengan 81. Okey, untuk menghilangkan punca kuasa, bila dalam ini dapat ditulis sama, maka jawapan dia adalah 9. Macam tu. Ada 2. Punca kuasa 2 maksudnya ada 2 kali 9. Jadi jawapannya kita nak tulis 1 sahaja. Okey? Apa sebenarnya yang terjadi macam ni sebenarnya? Dia nak bagi tahu. Kalaulah dia bagi ruangan dalam ni ialah 81 luasnya. Ada 81 biji batu. Berapakah batu yang boleh disusun bagi setiap sisi ni? Berapa panjangnya, berapa lebarnya? Macam mana cara nak cari? Kita puncakan, kita carikan apa darab apa tadi. So, kita akan dapat, 9 ke kanan, 9 ke bawah. Sisi kat sini kanan, lebar dia 9, tingginya pun 9 batu. Maka dapatlah 81 batu di dalamnya dalam bentuk segi 4 sama. Atau, tadi kan kita boleh tulis 9 kuasa 2 sama dengan 9 darab 9 kan? Ni yang awak belajar mula-mula tadi yang pakcik-pakcik susun batu tu kan? Jadi sama konsep dekat sini. Kat sini ada 32 kuasa 2 sama dengan 1024. Ini diberi dekat awak. Jadi punca kuasa bagi 1024 ialah, okay, nampak tak kotak kecil ni? Dia nak suruh awak tulis dalam bentuk yang ada kuasa 2. Jadi dalam kotak besar ni ialah nama dia 32 nombornya. Di dalam kotak kecil ini ialah kuasa 2. Okay. Bila tulis jawapan akhir, kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ini boleh dipotong. Maka jawapannya ialah 32 sahaja. Okay, ini konsep yang kedua. Kuasa 2 boleh dipotong. Maka dia ialah jadi 32 sahaja. Sama juga kat sini. Darab 9 ni ada 2 kali 9. Untuk jawapan akhir, kita tulis 9 sahaja. Okay, bagaimanakah anda menentukan suatu nombor ialah kuasa 2. Ini macam tadi sama je. Cari nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Apa maksud tanpa guna kalkulator? Awak kena darab sendiri. Okey, 6 kuasa 2 sama maksud dia dengan 6 darab 6. 6 darab 6 berapa? 6 darab 6, 36. Kalau nombor bulat biasalah cikgu, senang je. Kalau pecahan pun sama. Mana ada matematik tu susah kan? Kalau pecahan, kuasa 2 di luar kurungan bermaksud nombor ini ada 2 kali. 3/4 darab 3/4. Sama je. Sorry. Kan sama-sama terconteng pula. Kita padam-padam. Okey, 3/4 darab dengan 3/4. Okey, atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. Okey, yang ketiga. 0.5, negatif 0.5 kuasa 2 bermaksud negatif 0.5 ini didarab 2 kali nombor yang sama. Okey, kurungan Sebab apa? Sebab dia ialah nombor negatif. Darab negatif 0.5. Okey. Bila awak tekan kalkulator, tak boleh guna kalkulator kan? 5 darab 5 ialah 25. Okey. Negatif darab negatif, ada 2 negatif. Kita boleh potong. Jadi jawapan akhir dah tak ada negatif. Okey, titik perpuluhan pula. Nak ada berapa titik perpuluhan? Dekat depan ada 1, dekat belakang ada 1. Jadi 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Jadi titik dekat sini. So, jawapannya ialah 0.25. Okey, sekarang kita ke bahagian latihan. Okey, so ini latihan-latihan awak. Ada 2 bahagian. Dan awak selesaikan sendiri, salin nota. Dan buat latihan semua, okey? Sekian, terima kasih. Ingat, matematik tu kacang je.
Bye!